Hello, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel, Syafi Sri Channel. Okay, hari ni aku nak cerita pasal kisah seram. Tapi kali ni aku nak buat kelainan sikit. Biasanya aku cerita benda yang orang dah cerita kat aku, jadi aku sampaikan kat you all lah. Tapi mungkin kali ni aku nak buat kelainan sikit. Aku nak cerita benda yang orang dah tulis dekat artikel dekat internet yang aku boleh dapat, dan aku bercerita balik pada korang. Aku macam nak memudahkan korang, tak payah nak baca panjang-panjang. Biar aku bacakan, korang just dengar je. Sit and hear, enjoy the story. Okay, sebelum aku mulakan video aku pada hari ni, aku nak minum dululah Pink Lady Fit Factor. Hari ni aku nak cerita, aku nak minum Green Apple. Bau dia memang ngam. Ngam teruk. Bahaya ketat pula ni. Satu skop untuk 250ml. Apa lagi tunggu? Shit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom kita mulakan sekarang. Okey, kisah ini terjadi sekitar tahun 80-an dahulu. Ia berlaku di sebuah sekolah berasrama penuh yang kesemua penghuninya lelaki dan mengamalkan disiplin yang sangat ketat. Maksudnya, sekolah dia sekolah berasrama penuh, sekolah lelaki, tak campur lelaki perempuan. Okey, kita sambung cerita. Loceng persekolahan tamat tepat jam 12.30 tengah hari. 12.30 tengah hari, atau 12.30 tengah hari. Setengah tengah hari. Memandangkan hari ini Jumaat, semua murid-murid yang duduk di asrama wajib solat Jumaat di masjid berhampiran. Betul lah tu. Yang beragama Islam lah maksud dia. Sebagai sekolah yang disiplinnya sangat ketat, tiada pelajar terkecuali dari ponteng solat. Entah kenapa, tengah hari itu, Alif, Zakir dan Badrul malas hendak pergi. Tambahan pula esok adalah cuti umum persekolahan. Mungkin mood nak balik kampung sudah sampai ke kemuncaknya, jadi Alif mengajak dua lagi rakannya untuk ponteng solat. Perangai macam ni jangan ikut kan. Solat Jumaat tu adalah satu kewajipan yang kita patut laksanakan sebagai seorang lelaki Muslim. Okey? Sambung. Mulanya ketiga-tiganya setuju, tapi bila balik ke asrama, Badrul dan Zakir serba salah kalau warden dapat tahu dan mereka tertangkap. Si Alif pun cakap, sekali je weh, bukan selalu pun. Lagipun esok dah cuti sekolah lama, kita borak-borak je dalam bilik. Okey, cadang si Alif tu. Lepas tu si Zakir dengan Badrul pun angguk kepala. Okey, dua lagi angguk kepala menyatakan setuju. Tapi bila satu persatu kawan asrama bergerak ke masjid, Badrul dan Zakir mula takut. Aku nak pergilah Alif. Takut nanti warden tangkap. Tak pasal-pasal kena denda. Lagipun warden memang garang. Nanti tak pasal-pasal kita kena kalau tertangkap. Memandangkan dia memang tak nak pergi dan sudah nekat, akhirnya Alif setuju dan menyuruh dua kawannya bergerak. Okey, dua kawannya gerak. Okey, seterusnya, bila korang dah pergi nanti, aku menyorotlah dalam almari. Kau kunci dari luar. Nanti bila kau balik dari masjid, kau buka balik kunci tu. Aku nak tidurlah, penat. Ingat tu, bila kau balik dari sembahyang, keluarkan aku tau. Pesan Alif berkali-kali pada kedua kawannya. Lepas tu si Zakir dengan Badrul pun cakap, okey, kami pergi dulu. Mereka lantas mengunci Alif dari luar kerana memang warden tahu dia ponteng solat hari tu. Tak kenapa nak kunci. Tutup je lah loker tu, sendalkan ke apa kan. Dikunci, matilah member tu kalau terlupa. Okey, ternyata apa dirancang tak menjadi. Sebaik keluar dari masjid, kedua kawannya disapa oleh ahli keluarga masing-masing yang membuat kejutan untuk solat di masjid yang sama, kerana mudah untuk dibawa balik ke kediaman masing-masing. Mampus ya Alif tu. Okey, seterusnya. Gembira melihat ahli keluarga datang. Baik Badrul maupun Zakir sudah terlupa untuk membuka kunci almari di mana Alif ada di dalamnya. Kan aku dah cakap. Sebaik mengambil beg masing-masing di asrama dan kerana mahu cepat, keduanya bergerak pantas dan menuju ke kereta masing-masing sehingga terlupa bahawa Alif masih dalam almari. Lepas ni cuti sekolah dah lama. Alif dalam tu buat apa kan? Mampus budak tu, confirm. Lena tidur dalam tempoh beberapa jam. Alif akhirnya terjaga. Tapi dia hairan, kenapa dirinya masih terkurung dalam almari lagi? Puas diketuknya almari berkali-kali, tapi sahutannya langsung tak bersambut. Puas dia menjerit, berteriak, tapi seorang kawannya pun tak datang membantu. Yelah, semua dah balik, dah cuti panjang. Kalau seminggu pun kau terkurung kat dalam tu, mampus kau. Betul tak tipu, serius. Sambung. Tiada orang langsung kerana semuanya sudah pulang ke kampung masing-masing.
Sehari dua terkurung, akhirnya nyawa anak tunggal itu berakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya nyawa anak tunggal itu berakhir di dalam almari dalam keadaan sangat tragis. Selain dirinya sudah lemah kerana tidak menjamah makanan berhari-hari, dia mati di dalam almari itu dan suasana yang sangat menyedihkan. Tapi masalahnya mak bapak si Alif tu tak ada ke? Cerita ni spoil juga. Okey, sambung. Memandangkan sekitar 80-an, tiada kemudahan telefon seperti hari ini. Baik Badrul maupun Zakir masing-masing menyangka bahawa Alif sudah pulang ke kampung halamannya. Badrul berfikir bahawa Zakir sudah bukakan pintu almari, manakala Zakir pula berfikir Badrul lah yang dah buka almari tu. Masing-masing tuding jari. Engkau lah dah buka, engkau lah dah buka. Masing-masing tak buka lagi kan. Okey. Sambung. Memikirkan cuti sekolah sesuatu yang seronok, masing-masing tidak menyangka tragedi telah menimpa kawan baik mereka, iaitu Alif. Sementara itu, masa terus berlalu. Tepat 2 minggu bercuti di kalangan warden, asrama mula kecoh apabila Mak Alif membuat laporan anaknya tidak pulang ke rumah sekalipun sekolah sudah bercuti 2 minggu. Geng, mak dia pun satu. Baru dah 2 minggu baru tergigit nak pergi sekolah cari anak. Aduh. Terus dia begitu risau. Tambahan pula Alif satu-satunya anak tunggal yang menjadi harapan keluarga. Tak logik babe cerita ni. Anak tunggal kot. Takkanlah maknya dah 2 minggu baru terfikir, kenapa anak aku tak balik Okey, sambung. Bila aduan dilaporkan, warden asrama mula mencari rakan-rakan satu domnya. Ini termasuklah warden pergi ke rumah Badrul dan Zakir bertanya kalau ada ternampak Alif. Namun masing-masing terperanjat apabila mendengar cerita bahawa sebelum balik kampung tempoh hari, Alif ada minta dikuncikan dalam almari kerana tidak mahu solat Jumaat. Nampak? Mati dalam keadaan jahil baik. Mendengar cerita itu, warden kemudian balik ke asrama dan mereka mendapati memang benar Alif ada di dalamnya, tetapi sudah mati dalam keadaan kulit dan isinya sudah mulai luruh satu persatu. Allahuakbar. Kata orang sudah tinggal tengkorak je lah. Allah. 2 minggu boleh tinggal tengkorak je. Sambung. Sebab sedih semuanya bersatu, Badrul dan Zakir tambah-tambah lagi kerana mereka tidak menyangka bahawa rakan baik mereka akan meninggal dalam almari tersebut. Jenazah anak tunggal itu selamat dikebumikan di kampungnya. Namun kisah seram mula apabila pelajar balik ke sekolah selepas tamat bercuti. Member dah mati dalam almari, apa lagi? Sup-sap jadi hantu lah member. Okey, terus. Malam pertama di asrama, ramai yang mula ketakutan apabila mereka terdengar ketukan bertalu-talu dari dalam almari, geng. Dah mula seram. Dum. Berkali-kali sebelum ketukan itu melemah. Pelajar mula panik dan ada melarikan diri ke dom sebelah. Pelajar tingkatan 5 kemudian membuka pintu almari tersebut. Tetapi kosong. Yelah, dah tak ada orang dalam tu. Alif dah ditanam jenazahnya. Okey, terus. Menjelang tengah malam, bunyi ketukan semakin kuat sehingga mereka mendengar suara menangis mendayu-dayu. "Kenapa kau tinggalkan aku dalam almari?" kata suara itu berulang-ulang. Baik Badrul dan Zakir serta ramai lagi tahu bahawa suara itu sama seperti suara arwah Alif. Okey, sambung. Biar ustaz dipanggil untuk membersihkan kawasan, tetapi suara itu terus berulang-ulang dan sejak itulah kisah hantu almari begitu popular di kalangan sekolah. Okey, habis cerita. Tapi itulah, daripada kisah tu kita dapatlah macam moral value lah. Benda yang wajib kita jangan tinggalkan. Padah menimpa diri sendirilah kan. Tapi itulah, aku macam pelik sikit lah dengan Mak Alif tu. Dah 2 minggu kot, takkanlah. Yelah, dah 2 minggu tapi baru sibuk nak cari anak. Kan pelik tu kan. Kisah ni tak diceritakan dekat sekolah mana. Tapi kalau korang yang dah pernah tinggal dekat asrama, memang akan macam orang cakap apa tu, cerita ni popular lah. Popular gila. Baik lelaki ke perempuan ke, asrama mana-mana asrama, mesti ada kisah hantu almari ni. Ketuk-ketuk almari lah, dekat padang sekolah ada hantu Jepun berkawat lah. Dari atas almari ada hantu kira. Katil 1 dah tidur, katil 2 dah tidur, katil 3 buat tidur. Lebih kurang macam tu. Seram pula aku sorang kat rumah ni sebenarnya. Okey. Jadi itu saja cerita aku pada kali ini, and terima kasih kerana menonton sampai habis. InsyaAllah
Di hari-hari yang akan datang aku akan cerita lagi kisah yang seram daripada internet. Mungkin ini akan kira segmen baru aku ni. Mungkin akan berterusan ataupun mungkin akan tak berterusan. Kita tak tahu, kita tak sure. Just kita tengok je lah apa yang nak jadi. Okay, itu saja kot. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.